Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada minggu ini, insya-Allah dalam kita membincangkan berkenaan dengan teguran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada teguran Allah Subhanahu wa taala. Minggu lalu kita telah pun melihat bab berkenaan dengan silaturrahim ataupun silaturrahmi, menghubungkan tali persaudaraan, mengukuhkan, mengeratkan lagi ikatan perhubungan yang sudah sedia ada, ataupun membina lagi satu kita sebutkan ikatan-ikatan yang baru. Dan kita telah sebutkan apakah sebenarnya kelebihan-kelebihan daripada perkara tersebut, silaturrahim, dan juga kita telah menyebutkan dalam masa yang sama apakah kesan akibat daripada memutuskan silaturrahim, sama ada melihat daripada kesan-kesan pada diri manusia ataupun kesan yang Allah SWT akan letakkan buat manusia sebagai bentuk balasan ataupun azab. Pada hari ini biiznillah ta'ala ataupun pada video episod kali ini insya-Allah ta'ala kita akan membincangkan berkenaan dengan teguran Allah berkenaan dengan pembaziran. Membazir, satu perkara yang kita biasa dengar, kita sedia maklum. Bagaimana kita tahu bahawa pembaziran itu satu perkara yang sepatutnya kita mengelakkan daripada berlakunya perkara tersebut. Cuma hari ini ataupun dalam kesempatan kali ini kita akan membincangkan lanjut berkenaan dengan pembaziran ini. Baik, bila kita bercakap tentang pembaziran, kita akan bercakap secara umum berkenaan dengan harta. Walaupun di sana terdapat pelbagai bentuk pembaziran, ada pembaziran tenaga, ada pembaziran masa dan seumpamanya. Tapi mungkin biasanya kita akan fokus pada pembaziran-pembaziran yang lebih berbentuk harta. Sebelum saya nak masuk berkenaan dengan pembaziran harta ini, kita lihat harta ini dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Tujuannya adalah untuk kita sebenarnya berkongsi sama dengan orang lain. Itu asal tujuan daripada harta. Silap bila kita merasakan bahawa harta yang kita ada, harta yang kita miliki ini adalah kita punya untuk kita simpan. Sebab itu kan Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Humazah, Allah SWT sebutkan pada ayat kedua kan, alladzi jama'a malan wa'addada, orang yang mengumpulkan harta kemudian mereka selalu kira, selalu menghitung harta mereka, seolah-olah melihat harta itu adalah kepunyaan mereka dan mereka tak nak kurang sedikit pun daripada harta itu, apatah lagi untuk sengaja untuk diberikan atau diinfakkan kepada orang lain. Nah, jadi bila bercakap tentang harta, kita dapatkan that ground understanding, ground rules dulu untuk kita faham yang harta itu sebenarnya untuk dibahagi-bahagikan. Apatah lagi kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, kita ikut idola kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan menjadi insan yang lebih dermawan daripada bulan-bulan yang lain. Bahkan paling dermawan di antara para sahabat Rasul ini adalah yang paling dermawan ketika sampai pada bulan Ramadan, kerana mengetahui betapa besarnya akan berikan daripada bulan Ramadan, bagaimana dilipat gandakan setiap amalan-amalan kebaikan manusia pada bulan Ramadan. Maka begitulah Rasulullah SAW menjadi insan yang lebih dermawan. Macam mana nak jadi insan yang dermawan pada bulan Ramadan ni? Kadang-kadang kita duk terfikir kan, lama-lama kita macam jadi buntu lah, nak buat apa lagi dengan keadaan sekarang ni. Kita dengan circuit breaker, kita agak macam susah untuk kita keluar. Sebab dalam pemikiran kita ni, bila kita bercakap tentang berkongsi harta itu, maksudnya kita sedekahlah, kita infak. Sebenarnya Allah SWT telah memberikan kepada kita jalan yang luas, tinggal saja kita nak buka mata kita untuk kita lihat. Kalau bercakap tentang infak, memberikan sedekah,
Kan saya ingat hari ini bermacam-macam cara teknologi yang Allah SWT telah berikan pada kita untuk kita sampaikan sedekah dengan cara yang mudah. Lihat saja pada zakat. Saya ingat wadah-wadah cara bagaimana untuk kita menyumbangkan zakat tersebut sudah begitu banyak, dengan cara PayNow-nya, dengan cara kita buat cek, dengan cara kita telefon, dengan berbagai-bagai cara. Sama ada kita buat secara online ke, macam mana ke, bentuknya pelbagai. Hai. Jadi bila saya sebutkan tentang berkenaan dengan Rasul yang sangat dermawan ini, saya tertarik untuk melihat bagaimana Rasul mendidik kita berkenaan dengan harta. Yang tadi saya sebutkan awal, harta itu dibahagi-bahagikan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasul, tahadu tahabu. Rasul perintahkan kepada kita supaya memberilah hadiah. Kata Rasul, berilah oleh kamu ni hadiah kepada orang di hadapan kamu, bagi hadiah. Tahabu, maka nescaya kamu akan saling sayang menyayangi antara satu sama lain. Ini berbalik kepada cerita kita minggu lepas. Kenapa pentingnya kasih sayang? Kerana kita nak kukuhkan silaturahim. Manusia akan hidup dalam keadaan kesepian, keseorangan, stres apabila dia orang tanpa kasih sayang. Jadi beri hadiah membantu sebenarnya untuk masyarakat wujud di dalam diri mereka itu sifat kasih sayang antara satu sama lain. Ketika tiba bulan Ramadan, tuan-tuan rahimakumullah, bagaimana selalunya cara kita menunjukkan sifat ihsan kita memberi ni? Kita memberilah makanan yang kita ada pada hari pada hari yang kita masak untuk berbuka atau iftar tu, kita beri pada jiran-jiran kita yang dekat, kita ketuk pintu mereka, kita hadiahkan makanan tanpa kita mengharapkan balasan, tapi menjadi kebiasaan untuk kita. Nanti mereka akan balas balik makanan untuk kita rasa, supaya kita saling bertukar-tukar, kita saling merasai antara satu sama lain makanannya. Baik. Tetapi dalam keadaan pada hari ini sebenarnya Allah SWT telah kurniakan lebih itu. Banyak sebenarnya saluran-saluran untuk, kalau cakap tentang makanan, kita boleh memberikan makanan. Kita beli makanan melalui online, kita hadiahkan pada orang lain. Saya sendiri dapat beberapa kali lah, saya ingat banyak kali jugalah, ada orang-orang ataupun teman-teman yang dia tahu adres saya atau dia minta lebih awal. Saya ingatkan apa, tapi rupanya nak bagi hadiah. Rupanya berbentuk makanan tadi. Sama ada berbuka puasa ke, kadang makan malam ke selepas tarawih dan seumpamanya. Jadi itu membuatkan hati kita gembira. Tahabu, kita akan saling sayang menyayangi antara masyarakat, antara satu sama lain. Kalau kita menyebutkan harta itu daripada satu sudut membawa kebahagiaan, kita berkongsi sama, membawa keindahan dalam kehidupan, maka dalam masa yang sama harta itu juga boleh membawa kepada kebinasaan apabila manusia tidak melaksanakan dan memperlakukan terhadap harta itu dengan cara yang sebenarnya, seperti berlaku pembaziran. Cuma bercakap tentang pembaziran ini dalam bahasa Arab, tuan-tuan rahimakumullah, dalam Al-Quran khususnya, yang kalau kita lihat Allah SWT ada menggunakan dua perkataan. Dalam bahasa Arab Allah gunakan, ataupun kita dalam bahasa Arab ni ada dua perkataan. Satu kita sebut israf, dan yang kedua kita sebut tabdir. Jadi ada israf dan juga tabdir. Perbezaan antara kedua-dua ini bagaimana? Sebab israf itu sebenarnya dilihat sebagai sesuatu yang melampaui batas. Seperti dalam firman Allah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-A'raf, kata Allah, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak-anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, pakailah pakaian kamu yang indah setiap kali memasuki masjid, dan makan serta minumlah, dan janganlah israf, janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka pada pembaziran, Allah tidak suka pada berlebih-lebihan. Baik. Jadi sebagian para ulama menyebutkan, katanya begini, Ibn Battal misalnya menyebutkan al-israf dan tabdir, apa perbezaannya? Saya nukilkan. Katanya al-israf itu adalah menyalurkan sesuatu, sarfu syai' fi ma yanbaghi zaidan ala ma yanbaghi. Israf adalah menyalurkan sesuatu yang layak melebihi daripada kadar layaknya. Sedangkan at-tabdir, wa tabdir sarfu syai' fi ma la yanbaghi. Maka daripada sini dapat kita lihat dengan jelas, israf maksudnya seseorang itu mengeluarkan sesuatu yang memang boleh dibuat. Misalnya makan, minum, berpakaian dan seumpamanya memang boleh. Memang itu syar'i, memang itu disyariatkan, asalkan makanannya halal, bersih dan seumpamanya. Tetapi dia israf, dia melebihi, melampaui batas. Kita tak sebut tentang pembaziran, melampaui batas sehingga dia makan secara berlebih-lebihan, berpakaian secara berlebih-lebihan. Dan ditakuti selepas daripada israf itu boleh capai kepada tabdir, jikalau perkara tersebut memang merosakkan. Baik. Nah, tabdir daripada satu sudut adalah membuat satu perkara yang memang tak boleh secara syar'i. Syar'i tak kasih buat perkara tersebut, kita buat, maka itu dipanggil sebagai pembaziran. Maka tuan-tuan puan-puan rahimakumullah jami'an, kita
ambil dan kita hayatilah. Kalau berkenaan dengan pembadiran ini, satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tubaddir tabdira innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kamu membadir-badirkan harta kamu secara boros, membelanjakan harta secara boros. Sesungguhnya innal mubaddirin, sesungguhnya pemboros itu merupakan saudara-saudara syaitan. Kerana apa? Kerana syaitan ini mengajak manusia to the very extreme, mengajak manusia kepada pembaziran, keluarkan harta tanpa mengira, maksudnya bukan tanpa mengira, tanpa melihat langsung perkara apa yang dibelanjakan. Begitu juga syaitan pergi kepada satu lagi ekstrim, iaitu jangan keluarkan harta terus, menjadi orang yang kedekut. Jadi kita mesti menjadi insan yang balance. Ini yang sebenarnya Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, menjadi balance ni. Kata Allah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula menjadi orang yang kedekut, dan adalah perbelanjaan itu di tengah-tengah antara yang kedua-duanya. Dalam surah Al-Furqan pada ayat ke-67, menjadi insan yang balance. Dan akhir sekali saya nak tutup bahagian ini adalah apabila kita membelanjakan harta, sebenarnya Nabi sebutkan memang yang paling tengah itulah yang terbaik. Sedangkan kalau kita melihat pada perbelanjaan, mengeluarkan perbelanjaan, yang sebaik-baiknya adalah untuk dia mengeluarkan perbelanjaan itu kepada kaum keluarganya, ahli keluarganya. Itulah yang sebaik-baik infak yang kita sebutkan. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang hal ini, kata Rasul, afdalu dinarin yunfiquhu ar-rajul dinarun yunfiquhu ala iyalihi wa dinarun yunfiquhu ar-rajul ala dabbatihi fi sabilillah wa dinarun yunfiquhu ala ashabihi fi sabilillah. Sebaik-baik dinar, kata Rasul, sebaik-baik harta, kata Rasul, yang diinfakkan oleh seorang lelaki adalah harta yang diinfakkan untuk iyalihi, untuk keluarganya. Kemudian baru Nabi sebutkan, kemudian sebaik-baik harta dinar adalah yang diinfakkan untuk tunggangannya fi sabilillah, ataupun sebaik-baik harta yang diinfakkan, yang ketiga adalah yang diberikan kepada ashab, kepada teman-temannya untuk tujuan fi sabilillah. Maka begitulah kita sebutkan harta ini merupakan amanah daripada Allah. Ini sebenarnya hikmah yang kita mahukan daripada teguran-teguran Allah SWT ini. Apa yang dapat kita lihat, ambil daripada kalimat kata-kata Rasul SAW, bahawasanya harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita menjaga harta tersebut sesuai dengan permintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat harta ini satu masa nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga, insya-Allah. Semoga kita menjadi orang yang bijaksana dalam menguruskan harta kita di dunia ini, dan akhirnya kita menjadi insan-insan yang beruntung, insya-Allah, di akhirat kelak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty.